Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam bab 2.2 yaitu kegiatan ekonomi. Pertempatan awal dan peranan sungai dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu telah dibuktikan melalui penemuan arkeologi seperti yang anda pelajari semasa di tingkatan 1. Masyarakat Alam Melayu menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengutip hasil hutan dan laut, serta perlumbungan dan pembuatan. Pertanian. Alam Melayu mempunyai tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Pada tahap awal, kegiatan pertanian bertujuan untuk menyara diri sendiri. Namun begitu, apabila terdapat lebihan daripada hasil pertanian, lebihan tersebut akan dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan pertanian. Sebahagian besar kawasan Alam Melayu ditanam dengan padi. Padi, Kerajaan Funan, Kerajaan Champa dan Kerajaan Angkor. Kerajaan Funan dan Angkor yang terletak di lembah Sungai Mekong mendapat manfaat daripada kesuburan tanahnya. Hujan membekalkan air ke tasik-tasik besar seperti Tonle Sap yang digunakan untuk mengairi kawasan padi sawah. Pemerintah Angkor telah membina kolam yang dikenali sebagai barai untuk menyimpan air. Di Angkor, penanaman padi menuaikan hasil 3 hingga 4 kali setahun. Di Champa pula terdapat ketua air di setiap kampung untuk menyelenggarakan terusan dan daik. Kerajaan Majapahit. Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas membekalkan air untuk pengairan padi sawah. Pemerintah Majapahit telah membina beberapa sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah. Kerajaan Sriwijaya. Padi menjadi tanaman utama Kerajaan Sriwijaya. Padi sawah ditanam di kawasan pedalaman Palembang, terutama di tanah tinggi Pasemah dan Hulu Musi. Rempah ratus. Rempah ratus yang terdapat di Alam Melayu ialah bunga cengkeh, buah pala dan lada hitam. Bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala pula ditanam di Pulau Banda, manakala lada hitam ditanam di Sumatera dan Jawa. Kegiatan pertanian yang lain. Selain tanaman padi, masyarakat Kerajaan Alam Melayu juga mengusahakan tanaman lain seperti pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran dan buah-buahan. Mereka turut terlibat dalam kegiatan menangkap ikan di sawah, paya dan sungai. Malahan ada yang berusaha mendapatkan kulit kura-kura. Untuk pengetahuan anda, nasi merupakan makanan ruji penduduk Melayu. Oleh sebab itulah tanaman padi menjadi keutamaan dalam bidang pertanian. Hanya di bahagian Kepulauan Melayu, bunga cengkeh, buah pala dan lada hitam ditanam sebagai tanaman dagangan. Perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang penting bagi Kerajaan Alam Melayu. Barangan dari Alam Melayu menjadi tarikan pedagang luar. Selain itu, kedudukan Alam Melayu di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat dan adanya kemudahan pelabuhan telah membolehkan Kerajaan Alam Melayu berkembang maju hasil kegiatan perdagangan dengan pedagang luar. Pelabuhan tersebut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bekalan air, tempat tinggal, tempat menyimpan barang dagangan dan kawasan berjual beli. Tahukah anda, pelabuhan Kerajaan Sriwijaya terdapat jawatan Tuan Vatakpura yang berperanan sebagai penyelia kegiatan perdagangan dan perkapalan. Kerajaan Funan, Pelabuhan Ochio, Damar, Kapur Barus, Kayu Cendana dan Gaharu. Kerajaan Champa, Turan, Kamran, Sri Banoy dan Maliti. Barang dagangan, beras, emas, perak, gading, gajah dan gaharu. Kerajaan Sriwijaya, Pelabuhan Palembang, barang didagangkan damar, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpai laut, gading, gajah dan badak sumbu. Manakala pelabuhan bagi Kerajaan Angkor ialah Pelabuhan Yasodharapura, barang didagangkan gaharu, buah pelaga, lilin, lebah, minyak sayuran, damar dan gading gajah. Kerajaan Majapahit, Pelabuhan Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Barang didagangkan rempah ratus, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan mutiara. Kerajaan Kedah Tua, Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Rotan, damar, kayu cendana dan gading gajah. Kerajaan Gangga Negara, pelabuhannya ialah Pangkalan, Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bidor dan Sungai Siput.
Barang didagangkan emas, biji timah, rempah ratus, kapur barus, dan damar. Inilah barang-barang dagangan daripada alam Melayu yang terkenal, seperti damar, madu, mangkuk zaman dinasti Ting, manik, dan rempah ratus. Pedagang luar. Pedagang luar sering berdagang dengan alam Melayu adalah dari Cina, India, Arab, dan Parsi. Mereka membawa pelbagai barang dagangan untuk dijual dan ditukar dengan barangan daripada kerajaan alam Melayu. Pedagang-pedagang Cina membawa pelbagai barangan dari Cina seperti sutera, tembikar, pinggan, dan mangkuk, payung, gula, dan gendang untuk mendapatkan barangan utama yang mempunyai nilai perubatan dari alam Melayu. Pedagang India pula membawa kain kapas, tembikar, dan pelbagai jenis batu berharga seperti akik dan kamelian untuk dijual kepada penduduk tempatan. Mereka mendapatkan kain sutera dari Cina dan pelbagai jenis barang dari alam Melayu seperti rempah, gaharu, dan kapur barus. Pedagang Arab dan Parsi membawa pelbagai jenis tembikar, minyak wangi, barangan kaca, dan manik yang didagangkan dengan kerajaan alam Melayu. Di alam Melayu, mereka membeli rempah dan kayu wangi untuk didagang semula ke tanah Arab dan Rom. Hasil hutan dan laut. Kerajaan alam Melayu kaya dengan hasil hutan dan laut. Pada peringkat awal, kerajaan alam Melayu, masyarakat kerajaan alam Melayu menjalankan kegiatan mengutip hasil hutan dan hasil laut bagi kegunaan mereka sahaja. Apabila kegiatan ini membawa hasil melebihi keperluan masyarakat setempat, maka lebihan ini didagangkan dalam kalangan pertempatan tersebut. Kawasan pertempatan ini seterusnya berkembang menjadi kawasan perdagangan. Antara hasil hutan dan laut yang mendapat permintaan tinggi daripada pedagang asing ialah gaharu sarang burung, rotan, kapur barus, gamat, mutiara, dan rumpai laut. Hasil hutan. Gaharu digunakan sebagai bahan pewangi dan perubatan. Gaharu banyak didapati di kawasan hutan Sungai Mekong, Tanah Melayu, dan Sumatera. Sarang burung layang-layang banyak didapati di utara Pulau Borneo dan digunakan untuk kesihatan dan perubatan. Rotan mudah didapati di seluruh Melayu. Rotan digunakan sebagai bahan binaan dan barang kraftangan. Kapur barus banyak ditemukan di Sumatera dan Borneo. Kapur barus digunakan sebagai bahan pewangi. Hasil laut. Gamat dijadikan bahan makanan dan perubatan. Rumpai dijadikan makanan. Mutiara dijadikan barang perhiasan. Gamat, mutiara, dan rumpai laut mudah didapati di perairan alam Melayu terutama Selat Melaka dan Laut Sulu. Pelumbungan dan pembuatan. Masyarakat alam Melayu turut menjalankan kegiatan pelumbungan dan pembuatan. Pelumbungan ialah kegiatan melumbung emas, perak, dan biji besi. Pada peringkat awal, masyarakat kerajaan alam Melayu menjalankan kegiatan melumbung dan cara mendulang secara kecil-kecilan. Pembuatan pula ialah kegiatan membuat barang harian dan mewah seperti perhiasan emas, cuka kelapa, pembuatan garam, dan pembuatan tembikar. Perlumbungan. Di Champa, emas dilumbung di kawasan pergunungan Hue. Di Champa, perak dilumbung di Indrapura dan kawasan di antara Amaravati dan Wijaya. Di Angkor, biji besi dilumbung di pergunungan Phnom Dek. Pembuatan. Masyarakat kerajaan Funan dan Angkor menghasilkan pelbagai barangan daripada biji besi dan emas seperti barang perhiasan. Masyarakat kerajaan Champa mahir dengan pembuatan barangan tembikar. Masyarakat kerajaan Champa mengusahakan pembuatan cuka dan kelapa. Masyarakat kerajaan Majapahit mengusahakan pembuatan garam, gula, dan minyak. Di samping itu, mereka mengusahakan pembungkusan daging kerbau dan membuat mi daripada beras. Baiklah, cakna dan terminan sejarah. Nilai patriotisme dan iktibar. Pengetahuan tentang sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu menyedarkan kita tentang kepentingan mentaati pemerintah. Kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi penting untuk membina kegemilangan tamadun bangsa dan negara. Kita perlulah bijak memanfaatkan kegiatan sumber alam untuk kemakmuran ekonomi negara. Untuk diri dan keluarga, kita mesti bersifat kreatif dan inovatif demi kemajuan diri dan keluarga. Dan untuk negara, sebagai rakyat kita harus terlibat dalam program pembangunan ekonomi negara, pembangunan dan kemajuan negara menjadi tanggungjawab kita bersama-sama. Sekian dulu. Assalamualaikum. Kita akan bertemu lagi.